Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 4. So hari ini kita nak sambung kelas kita yang hari Isnin hari tu. So kita nak sambung untuk perbincangan bab asid dan base. Okey. So kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2, semalam dah soalan nombor 1, soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan dua kedalang volumetrik yang mengandungi asid hidroklorik yang berlainan kepekatan. So, dia punya kepekatan dia berbeza. Yang pertama, kalau kamu lihat, dia punya kepekatan dia adalah 2 molar, 2 mol dm3. Yang kedua adalah 0.2 molar. Okey, 2A1. Nyatakan satu faktor yang menentukan nilai pH. Ingat tak dulu cikgu cakap, bukan dulu, hari Isnin hari tu cikgu cakap, apabila apa meningkat, nilai pH pun dia akan jadi besar. Apabila suatu tu, nilai pH dia akan jadi rendah. Apa ni yang depan ni? Siapa dapat jawab? Hana. Boleh Hana? Nilai apa cikgu cakap dalam itu? Kalau itu meningkat, nilai pH pun akan besar. Kalau itu menurun, nilai pH dia pun akan menurun. Yang mana satu? Tentang apa? Asid. Kepekatan. Kepekatan asid. Bukan. Ion apa? Ion. Kepekatan. Ion. Ion apa? Kalau asid. Kalau asid cikgu nak. Hidrogen. Kepekatan ion hidrogen. Apabila kepekatan ion hidrogen tinggi, maksudnya kepekatan ion hidrogen tu tinggi, nilai pH nya tinggi ke rendah Hana? Apa cikgu? Kalau nilai kepekatan dia tinggi, nilai pH dia besar ke kecil? Besar. Are you sure? Kecil-kecil. Tiba-tiba pula berubah Hana. Apabila nilai kepekatan Hana, ulang Hana. Kepekatan ion Hidrogen. cikgu cakap tentang asid ni. So, nilai pH dia makin besar ke makin kecil? Kecil. So, kecil ya. So, kalau kepekatan dia, ion hidrogen dia adalah rendah, so, nilai pH dia besar ke kecil? Besar. Ini bermaksud kalaulah nilai pH tu 1 hingga 6, nombor yang 6 ni maksudnya dia punya nilai pH dia adalah besar. So, maksudnya nilai kepekatan ion hidrogen dia adalah rendah. Faham? Okey, saya nak cuba Aina pula. Yang ini cikgu cakap tentang asid. So, cikgu nak tanya tentang alkali Aina. Boleh Aina? Okey. So, alkali kita cakap tentang apa Aina? Kepekatan siapa? Ion apa? Oksigen. Oksigen mana pula? Allahu Akbar. Okey, lagi sekali cikgu tanya dengan lembut cikgu bertanya. Okey, alkali, ion apa? O H minus. Apa ni? OH minus apa? Karbon dioksida. Kejap cikgu, saya blank. Aina, OH Hidroksida. Ion hidroksida. Apabila kepekatan ion hidroksida meningkat, bagaimana dengan pH dia? pH dia kalau alkali kan, 7 tu neutral, 8 hingga 14. pH nya makin besar ke makin kecil? Besar. Kenapa macam tak yakin je ayat tu? Okey. Yang kedua, apabila kepekatan ion hidroksida rendah, ini bermaksud pH dia besar ke kecil? Kecil. Okey, thank you very much. Okey. Kita tengok kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, tak ada soalan pertama. Okey, nyatakan satu faktor menentukan nilai pH. Apa benda yang cikgu cakap tadi? So ini apa? Faktornya apa?
Aina? Kepekatan. Kepekatan ion. Asid. Ion apa? Kepekatan ion Hidrogen. hidrogen. Jangan ion oksigen pula macam tadi ya, Aina. Tak siapa tak sebut oksigen. Okay, so kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya adalah soalan nyatakan kaedah yang digunakan bagi menyediakan asid hidroklorik 0.2 molar daripada 2 molar. Maksudnya daripada kepekatan yang tinggi, dia nak cairkan nak jadi 0.2. Apa nama kaedah dia ya, Aina? Aina lagi, Hana lah pula. Apa? Hana. Kaedah apa nama dia? Kaedah apa? Daripada pekat nak jadi cair. Apa nama proses dia? Proses Iran. macam cikgu ajar sekolah tadika lah pula. Okay, pencairan. Okay, dalam bahasa Inggeris dilution ya. Okay, pencairan. Okay, so nombor A2 jawapannya dilution ataupun pencairan. Okay, next. B1. Hitung nilai pH bagi asid hidroklorik 0.2 molar dan asid hidroklorik 2 molar. So ingat tak yang hari tu cikgu ajar, hari Isnin hari tu cikgu ajar macam mana nak kena kira nilai pH. Apa formula dia ya, Aina? pH sama dengan negatif. Aina, pH sama dengan Ya saya. pH sama dengan negatif log kepekatan H plus. Cikgu tanya, cikgu jawab. Korang kena belanja cikgu nanti. Korang datang sekolah, korang kena belanja cikgu tau. So, pH sama dengan negatif log H plus. Okay, cuba Aina kirakan kalkulator. So, berapakah pH asid hidroklorik yang 2.0 molar? pH dia berapa? pH sama dengan, okay, masukkan dalam kalkulator, negatif log 2. Okay, berapa dapat? Salah, negatif 0.30. Mana negatif ni? Kali dengan negatif dia jadi positif lah kan? So dapat 0.3. Tak payah ambil dia, ambil one decimal places saja. Satu tempat perpuluhan saja. Okey, so pergi kepada kepekatan HCl 0.2 molar. pH sama dengan negatif log 0.2. Okey, Hana, berapa Hana? Negatif log 0.2. Berapa? Negatif. Ada negatif ke? Tu kau negatif, kau dapat negatif kan? Kamu kalikan dengan negatif ni dapat positif kan? So dapat berapa? 0.7. 7. Okey, yang ini faham tak? Jangan letak negatif pula sebab kat sini atas dah negatif. Okey, boleh. Cikgu, maksud jawapan ni memang tak ada negatif tak? Tak adalah sebab kalau kau tekan, kau tekan kalkulator log 0.2. Oh, cikgu saya dah dapat dah macam mana. Sebab tadi saya salah tekan. Saya tekan negatif log kurungan. Patutnya negatif kurungan. Terima kasihlah Aina. Negatif. Kan dapat positif. Negatif log 0.2, 0.6989 kan. So kamu ambil satu titik perpuluhan 0.7 lah. Boleh? Boleh. Okey, dah pandai dah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor B2. Terangkan secara ringkas tentang perbezaan nilai pH bagi kedua-dua larutan. Okey, nilai pH bagi kedua-dua larutan. Okey. So, secara ringkas. So, apa yang kamu boleh buat dekat sini, Aina? Macam mana kamu nak kaitkan yang tentang cikgu kata kepekatan ion hidrogen dan nilai pH? Tak tahu dah cikgu. Macam mana nilai pH ni contoh.
nilai pH, nilai pH 0.3, dia punya molariti dia, kepekatan dia adalah 2 mol. Mol DM negatif 3. Kalau kepekatan dia adalah 0.2, kalau kamu nampak nilai pH ni makin besar kan? 0.7. Apa kesimpulan yang kamu boleh buat? Terangkas dan ringkas. Kesimpulan, terangkas dan ringkas. pH, boleh. pH bagi asid apa? Bagi hydrochloric acid 2.0 mol DM negatif 3. pH untuk HCl 2 mol negatif 3 lebih rendah ke lebih kecil ke lebih besar? Aina. Besar. Besar. Ni 2 molar Kecil. 0.3 kecil ataupun rendah. pH bagi HCl 2 mol DM negatif 3, pH dia lebih rendah. Kenapa? Kepekatan apa kita nak cakap sini? Hana, untuk asid, kepekatan apa? Ion apa? Hydrogen. Hidrogen. Lebih tinggi ke lebih rendah? Lebih tinggi. So, tadi kena cakap lah. Apabila dia punya kepekatan tadi, ion hidrogen dia lebih tinggi, maksudnya nilai pH dia akan rendah. So, apakah point yang nombor 2? Sama juga macam tadi tapi tukar ayat je. Boleh? Okey, soalan nombor 2. Okey. Siapa lagi yang ada kelas ni? Syafika. Oh, Syafika. Cuba Ya, jawabkan cikgu. point nombor 2, Syafika. Sama je macam ni. Saya nak kepekatan dia 0.2 pula. Macam mana kamu nak cerita? pH bagi asid Aha, hidroklorik 0.2 mol DM3 lebih tinggi kerana kepekatan ion hidrogen lebih rendah. pandai. Kepekatan ion hidrogen lebih rendah. Okey. So, salin dulu. Cikgu bagi masa. Lepas siap. Okey, semangat. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Cikgu tutup mic. Cikgu tutup mic. Cikgu tutup mic. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, berapakah isi padu asid hidroklorik 2 mol DM negatif 3 yang diperlukan untuk menyediakan 250 cm padu asid hidroklorik 0.2 molar. So ini gunakan formula apa ya Aina? M1 V1 sama dengan M2 V2. Boleh? Okey. So sekarang ni berapakah isi padu? So kita nak jadikan dia cair. 2 molar nak jadikan dia 0.2. Okay, kiranya yang ini kamu masukkan dalam M1. Okay. 2.0 V. V ada. Itu yang dia nak. So dia nak V1. Kemudian M. M dekat sini dia nak 0.2. Yang ini lepas dia cairkan kan. So kamu letakkan dekat M2. Kalikan dengan V. Okay, berapa V kat sini? 250 cm padu. So, kalau dekat sini pakai unit cm cube, dekat sini pun kamu kena pakai cm cube. Kalau dekat sini unitnya dm cube, dekat sini pun kena dm cube. Okey, so dapatkan saya nilai V1. Okey. 25 unit apa Syafika? cm3. Pandai. 25 cm3. Okey, so inilah isi padu yang diperlukan untuk asid 2 molar untuk pencairan kita nak jadi dilutionkan dia 0.2. Okey. So, pergi kepada soalan nombor D. Okey, Aina dan Hana, faham tak macam mana nak cari? Boleh ke? Dapat tak? Dapat. Alhamdulillah. Okey, jadual 1 menunjukkan
nilai pH. Okey, nilai pH bagi larutan barium hidroksida dan larutan amonium. Okey, sekarang ni untuk asid lagi ke alkali ni? Barium hidroksida dan amonium hidroksida. Asid ke alkali? Alkali. Alkali. Okey, so kepekatan dia dah sama tapi nilai pH dia berbeza. Diterangkan mengapa nilai pH kedua-dua alkali itu berbeza. 4 markah. Apa beza barium hidroksida dan amonium hidroksida? Alkali. Ada kita dah belajar alkali. Alkali ada berapa jenis? 2. Yang pertama yang kuat, yang kedua yang Lemah. lemah. Okey. Antara barium hidroksida dan amonium hidroksida, mana yang kuat, mana yang lemah? Mana? Aina, Syafiqah. Barium kuat kot. Barium kuat kot. Janganlah kot. So, cikgu, saya yakin barium hidroksida tu kuat. Okey. Cikgu, saya yakin. Okey, so amonium hidroksida adalah yang lemah. Okey, yang lemah. So, maksudnya dekat sini, boleh tak Aina bagi saya maksud definisi untuk alkali kuat? Semalam dah belajar dah. Bahan kimia yang Kejap. mengayon. Okay, cikgu bantu. Mengayon. Oh, lengkap. Mengayon apa? Mengayon di dalam air. Mengayon lengkap. So, tak apa, teruskan. Betul ke cikgu? Ke salah? Betul, mengayon dengan lengkap di dalam air. Okey, cikgu saya dah ingat dah. Bahan kimia yang mengayon lengkap dalam air dan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Pandai. Okey, alkali lemah? Kejap, saya kena buka balik. Tak payah, kau tukar je ayat yang tadi tu. Bahan kimia yang mengayon separa dalam air dan menghasilkan kepekatan ion yang rendah. Rendah. Okey, pandai. So, macam mana kamu nak terangkan daripada segi nilai pH? Untuk kepekatan yang cikgu ajar yang tadi tu, kalau kepekatan ion hidroksida dia tinggi, nilai pH dia besar ke kecil? Kecil. Betul ke? Besar. Kepekatan ion hidroksida tinggi, pH dia akan jadi besar. Maksudnya dia alkali yang kuat. Okey, kalau dia punya kepekatan ion hidroksida dia adalah rendah, maksudnya pH dia adalah kecil. Boleh? Okey, jom kita buatkan ayat yang ini. Macam mana kita nak dapatkan 4 markah? So, untuk dapatkan 4 markah, yang pertama kamu tak cakap dah siapa yang kuat, siapa yang lemah. So, tadi dah belajar. So, kamu cakap dah, barium hidroksida adalah alkali kuat. Okay, ataupun kamu nak explain alkali kuat mengayon sepenuhnya di dalam air. Okey, yang ini poin yang pertama. Okey, poin yang kedua kamu cakap menghasilkan kepekatan. Jangan tinggal pula, jangan tersilap pula. Kalau alkali, kepekatan ion hidroksida. Okey, kepekatan ion hidroksida tinggi, maka kaitkan pula nilai pH. Maka nilai pH tinggi. Dah siap cakap tentang barium hidroksida. So, cikgu pakai pen yang lain. Kita cakap tentang amonium hidroksida. So, amonium hidroksida alkali. Lemah ke alkali kuat tadi Aina? Kau cakap tadi? Alkali? Lemah. So, dia akan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah ke yang tinggi? Rendah. Maka nilai pH Tinggi. Nilai pH tinggi? Rendah juga. Rendah juga. Ya Rabbi. Biasalah cikgu dah lama tak masuk kelas. Okey, salin dulu. 4 markah. Okey, terima kasih. Soalan yang seterusnya. Aina, tadi makan apa? Saya tak makan lagi cikgu. Tengok. So, kita lihat. Ini sebenarnya soalan ni dia ada sepatutnya
Okey, kita ubah sikit soalan ni ya. Saya rasa tak sepatutnya soalan yang macam inilah. Sepatutnya dia mesti cakap warna air kapur berubah apabila garam pi dipanaskan pada suhu bilik. Warna air kapur berubah apabila, so dia berubah maksudnya dia akan berubah menjadi air kapur, iaitu daripada keruh dia akan menjadi jernih. So maksudnya garam yang dekat sini adalah bagilah apa-apa jenis garam yang ada unsur karbonat tadi. So cikgu minta maaf lah. So ayat dekat sini kena ubah. Warna air kapur berubah apabila garam pi dipanaskan. Okay. Garam pi ni kita panaskan. Bila dialirkan dekat air kapur dia akan berubah. So sepatutnya air kapur tadi akan berubah. So yang ini kamu bagilah apa-apa satu jenis garam. Okay. So cikgu bagilah zinc karbonat. Okey, kita minta maaf ya yang tadi tu. Okey, zinc karbonat. Okey. So kemudian, soalan kemudian tuliskan formula kimia. So kalau dia minta kepada formula kimia, dia bukan meminta persamaan, dia minta formula kimia. So formula kimia ZnCO3. Betul tak Aina? Betul. Saya sokong. Okey, ZnCO3. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan yang seterusnya dia tanya tentang mengapa air kapur tidak berubah apabila pi karbonat dipanaskan. Kenapa air kapur tidak berubah apabila pi karbonat tidak dipanaskan? Okey, so kalau tengok soalan nombor 3 ni Aina, sekali lagi ya. Soalan nombor 3 dia kata warna air kapur tidak berubah apabila garam pi dipanaskan. Maksud dekat sini dia trick kamu tahu. Garam pi dipanaskan dia tak berubah. Maksudnya garam pi ni tidak akan terurai apabila kita panaskan dia. Okay, apakah garam karbonat yang tidak terurai apabila dipanaskan? Dia ada 3 je jenis garam tersebut, iaitu garam amonium karbonat, garam kalium karbonat dan garam natrium karbonat. Okay. So dia trick kamu dekat sini je. Cikgu pun tersalah sekali lagi. Cikgu salahkan pula soalan kan. So warna air kapur tidak berubah. Hint dia dekat sini. Warna air kapur tidak berubah. So kita tahu garam pi ni adalah garam karbonat apabila dia dipanaskan, tapi jenis macam mana? So kita hanya ada 3 jenis garam yang tidak terurai. Maksudnya bila dia tidak terurai, warna air kapur tidak akan berubah. Warna air kapur tidak akan berubah. So maksudnya kamu boleh pilih amonium karbonat boleh, kalium karbonat boleh, natrium karbonat pun boleh. So Aina nak yang mana? Hana nak yang mana Aina? Natrium karbonat. Contoh. Okey, kalau nak buat kalium karbonat pun boleh, amonium karbonat pun boleh. Okey. Boleh ke Hana dan Aina? Minta maaf ya yang tadi. Boleh. Okey. Boleh. So, natrium karbonat. Okey, tuliskan formula bagi garam tersebut. So, kalau kamu bagi natrium karbonat, maksudnya dekat sini, apakah formula dia, Syafiqah? Na 2 C0. CO3. Mana kosong? CO3. Salah. Na2 CO3. Okey, Na2 CO3. Okey, dah siap ya? Okey, so pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, mengapakah warna air kapur tidak berubah apabila pi karbonat dipanaskan? Okey, kenapa? So, kamu cakaplah garam karbonat itu tidak boleh, apa cikgu cakap tadi? Tidak boleh terurai. Tidak boleh diuraikan oleh haba. Garam karbonat itu tidak boleh diuraikan oleh haba. Okey, dah siap. Okey, pergi kepada B. Garam P, garam P tadi kita gantikan dengan garam Q. Pemerhatian diperolehi adalah seperti berikut. Gas tidak berwarna, dia akan mengeruhkan air kapur. Baki pemanasan warna kuning apabila panas dan putih apabila sejuk. Ingat tak cikgu ada ajar? Ada satu garam yang mana garam karbonat
Okey, garam karbonat ni bila apa-apa dipanaskan, dia akan menghasilkan apa? Logam karbonat. Contoh cikgu ambil satulah, zinc karbonat. Okey, cikgu panaskan dia, dia akan menghasilkan logam oksida. Contoh di sini, zinc oksida tambah apakah gas yang seterusnya? Karbon dioksida dan satu lagi air. Boleh? Okey. So, boleh tak carikan dengan cikgu nota yang cikgu pernah bagi, apakah apabila panas warna kuning, putih dia akan berwarna sejuk. Cuba carikan nota yang cikgu bagi hari tu. Okey, so jawapan dia adalah so apakah garam Q ke dia tanya? Tak. So kamu dah tahu. So kenal pasti garam Q. So garam Q pun cikgu dah bagi jawapan. Apa namanya garam dia? Zinc karbonat. So kena ingat dah ni ya. Apabila macam zinc karbonat bila dipanaskan confirm dah jadi oksida logam. So kuning apabila panas, sejuk apabila putih apabila sejuk. Kalau warna hitam tu apa? Garam apa? Apa hasil dia? Kupra oksida kan? Kupra oksida warna hitam. Kalau yang perang masa panas, sejuk bila kuning? Perang tu panas, sejuk tu dia Lambung oksida. Lambung oksida. So kena ingatlah. So semua itu adalah hasil apabila garam karbonat. Kalau macam zinc oksida tu, dia punya bahan mestilah zinc karbonat. Kalau pelambung dioksida, dia punya garam tu mestilah pelambung karbonat. Okey, boleh ya? Kena ingat tau yang ini. Okey. Zinc oksida warna kuning apabila panas, sejuk ada akan putih. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas ini. Okay, tuliskan tindak balas kimia. Cikgu dah tulis yang kat atas tadi. Okey. So, cuba. Ada ke H2O? Mana ada H2O kan? So, apa kesalahan cikgu kat sini? Cikgu letak H2O. Sepatutnya mana ada unsur H2O dekat situ? Okey, so zinc karbonat. Cuba buat Aina. ZnCO3 bila dipanaskan dia akan jadi ZnO tambah gas ni apa? Tiga. CO3. Dua. CO2, nasib baik. CO2. CO3 tu apa? Air. Air. Tak ada pun gas CO3 Aina. CO2 je. Oh, tak ada ya. Tak Okey. ada. Okey. So, dah siap untuk tuliskan persamaan kimia. Okey, last sekali. Ada dua lagi soalan, nombor 3 dan nombor 4. Sikit lagi. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3 dan nombor 4. Okey, bagaimana anda boleh menentusahkan cation dalam garam Q? Tentusahkan cation dalam Q. So, kalau dalam Q, ingat tak? Ada berapa jenis ujian cation? Kita ada 2. Yang pertama, kamu uji dengan natrium hidroksida ataupun kamu nak uji dengan menggunakan amonia. Okey, boleh? So, saya nak tanya, kalau kita nak uji garam Q, contohnya cikgu nak pakai natrium hidroksida, apakah yang akan terhasil? So, ingat tak lagi yang cikgu ajar konsep tangan hari tu? Hana ingat tak? Ingat tak yang tangan tu? Ingat tak? Ke tak ingat? Alamak. Ingat ke tak ingat ke? Ingat ke lupa ke? Yang mana? Ingat-ingat lupa. Ingat-ingat lupa. Okey, cuba tengok nota cikgu yang hari tu. Okey, so konsep tangan yang cikgu ajar hari tu. Okey, jom kita lihat sama-sama ya. Okey, jom kita lihat. Kalau dah ingat, kalau lupa lagi, cikgu ajar lagi sekali lah ya. So, sekarang ni jom kita buat aktiviti. Okey, tunjukkan tapak tangan kamu. Semua orang tunjukkan tapak tangan. Okey, tangan kamu bentuk macam ini kan? Aina, awak tangan gemuk-gemuk ke kurus-kurus? Saya kan kurus. Kan confirm lah kan, kurus lah. Perasan. Okey. Saya kena yakin je kata. Yakin. Okey. So, tangan kamu ni ambil pen, bahagikan kepada tapak tangan tu bahagikan 4. Okey. Dah bahagikan 4, kemudian kamu tuliskan yang dekat sini NaOH.
Yang ini kamu tuliskan NH3, amonia. Okey. Kemudian kamu tuliskan, kalau kamu pergi keluar rumah, kamu akan nampak awan. Awan warna apa? Awan warna biru. Awan warna biru tu adalah ion untuk Cu2+. Bila dah dapat ion Cu2+ tadi, so kita tengok yang kedua, dekat luar tadi pun ada pokok. Pokok dia punya batang warna coklat. Ini warna coklat ke? Macam tak rupa warna coklat pun. Tak ada warna coklat lain lah dekat saya punya ni. Tak apalah, guna ni lah. Okay, warna coklat. Okey. Warna coklat. So warna coklat ni dia akan menguji ion apa ya. Kemudian kamu akan nampak pula nanti dekat luar pokok daun warna hijau. Okay, yang warna hijau tu adalah ion Fe2+. So sekarang tulis kat tangan kamu sebelah yang jari yang hujung sekali Fe2+. So yang berwarna perang ni, berwarna batang pokok warna perang lah. Okay. So ini ion apa ya Syafiqah? Warna perang. Ion apa? Ion? Ya, rujuk dia bagi saya. Siapa-siapa lah. Ion apa yang berwarna perang? Fe3+. Okey, dah. Okey, kemudian kita nak uji yang ini pula. Yang ini pula NaOH. Okey, yang ini NaOH. Okay, yang ini kena ingat yang ini. Ingat cikgu, dengar cikgu cakap ni. Okey, yang ini kamu kena ingat Papa Anwar Zain. Papa Anwar Zain. Okay, yang Papa Anwar Zain ni adalah ion plumbum, aluminium dengan zinc. Yang ini adalah larut apabila kamu letakkan natrium hidroksida. Larut dia akan menghasilkan larut akan menghasilkan warna putih lah. Okay, tapi yang ini tidak larut. Okay, apa itu? Papa Anwar Zain. Kita tulis kat sini lah. Papa Anwar Zain. Okay, Papa Anwar Zain memang cantik. Memang cantik. Okay, memang cantik ni. Kita tulis sini. Memang cantik. Okay, yang ini dia tidak larut di dalam natrium hidroksida. Okay, yang ini dia tidak larut di dalam natrium hidroksida apabila diletakkan secara berlebihan. Okey. So dia tidak larut di dalam natrium hidroksida apabila diletakkan berlebihan. Kalau ini pula Papa Anwar Zain ni dia larut di dalam natrium hidroksida yang berlebihan, dia akan menghasilkan larutan tak berwarna. Sebab itu dia larut. Okey. Yang ini faham ke tak? Hana, Syafiqah, Aina, faham tak yang ini? Boleh tak tulis kat tangan? Kita pergi kepada ujian amonia. So, kemudian kita pergi kepada ujian amonia. Okay, untuk ujian amonia, yang ini pula. Okay, yang ini pula ya, untuk ujian amonia, cikgu tulis pen lain lah. Tadi Papa Anwar Zain memang cantik. Yang ini pula kita cakap tentang Ziana Zain pula. Ziana Zain. Apa kamu nak buat? Ziana Zain pula anak manja. Ziana Zain pula anak manja. Ziana Zain pula anak manja. So, kalau kamu tengok buku teks kamu muka surat 208 untuk amonia, okay, yang ini zinc ni dia adalah larut di dalam larutan amonia yang berlebihan, nak menghasilkan larutan yang tak ada warna. Kalau Papa pula anak manja ini plumbum, aluminium dan magnesium,
Okey, yang ini pula dia tidak larut di dalam larutan amonia yang berlebihan. Dia tidak akan larut di dalam larutan amonia yang berlebihan. Okey, dia tidak akan larut. Okey, boleh ya? Okey, tak apa, slow-slow. Okey, kemudian yang tepi ni pula saya nak kamu lukiskan susu coklat Nestle. Yang mana kita akan menggunakan Nestle. Nestle itu Nestle lah. Susu coklat Nestle. Yang ini hanya untuk ion amonium. Okay, yang ini hanya untuk ion amonium. Okay, kalau kamu tengok muka surat 211 buku teks. Okay, 211 buku teks. So, kalau kamu tengok, dia akan menghasilkan apabila ion amonium diuji dengan larut reagen Nestle, mendakan perang akan terhasil. Mendakan perang akan terhasil. Okey, setakat yang itu, boleh tak kamu lukiskan dekat tangan kamu?